Semua kita maklum di dalam segala keadaan kita hidup dunia dan di dalam masalah agama, dia ada yang mendakwa, ada orang panggil sahibul yad, ada mudda'i. Begitu keadaan dia. Mana ada tuai yang jadi tuai yang sebenar, ada yang mendakwa. Kalau kita kata seperti tempat ini, ada tuai dia yang milik hak, tetapi ada sebahagian orang, ada satu kumpulan orang ataupun satu orang, dia mari dakwa kata tempat ni hak dia. Maka siapa yang betul, yang mendakwa dengan tuai milik, itu tilik kepada bukti-bukti masing-masing. Begitu juga di dalam masalah agama. Ada yang membawa Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar-benarnya. Ada yang mendakwa, kata dia yang membawa Al-Quran, dia membawa hadis sebenar-benarnya. Di sinilah yang saya kata tadi, kita kena belajar dengan turun dengan secara mendalam, dengan secara betul-betul untuk kita nak kenal, untuk kita nak tahu siapakah yang mendakwa, siapakah yang ada hujah, siapakah yang jadi tuai hak sebenar-benarnya. Yang jadi tuai yang bawa Al-Quran dan Al-Hadis sebenar-benarnya. Itu yang sangat-sangat penting. Kita kena tahu dia gini. Kerana pendakwa tu ramah. Yang mendakwa kata, akulah yang bawa agama yang sebenar. Dengan sebab akulah yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kembali kepada as-salafus salih, ikut salaf yang soleh. Dengan dakwah inilah banyak tertipu. Dengan sebab apa kita tertipu? Dengan sebab kita tidak ada maklumat, tidak ada ilmu, pengalaman yang tinggi, yang banyak sikit. Tabiat kita, lumrah bagi kita, kebiasaan kita, bila orang yang lebih cerdik sikit pada kita bawa hujah-hujah di depan kita ataupun buat keterangan di depan kita, kita tak sampai dah nak fikir apa yang dia sampai, kita mudah terima, kita mudah ikut, kerana kita mudah percaya, taruh thiqah kepada orang-orang yang kita sangka kata orang ni orang yang thiqah. Tetapi pada hakikat hak sungguh, diri perkara hak sungguh berbeza jauh, sangat-sangat jauh. Saya angkat contoh mudah-mudah supaya ini sebagai jadi risalah, sebagai jadi modal asasi bagi kita orang awam. Kalau ada dalam ramai-ramai ni orang awam betul-betul, orang tak pandai baca Al-Quran, tak pandai baca hadis, tak faham kaedah ilmu, mudah-mudah saja buat tali ukur hak mudah dulu, hak senang-senang. Macam mana? Iaitu yang perkara agama hak sebenar, kita dakwa kata ataupun hakikat ilmu hak sebenar, agama yang sebenar, iaitu ilmu yang ditunjuk oleh Al-Quran dan ditunjuk oleh pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah, cara-cara yang dilangkah
cara-cara yang dibuat oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil jinjak langkah Rasulullah itu oleh para sahabat dia yang dipanggil al-khulafa ar-rasyidin. Khalifah-khalifah dia, pengganti-pengganti dia yang dapat bertunjuk, yang digelar, yang dipanggil dengan kata as-salafus salih. Apa yang ditunjuk oleh Al-Quran itulah nama dia, orang panggil Al-Quran. Apa yang ditunjuk oleh Rasulullah itu dinama Al-Hadis, dinamakan As-Sunnah. Apa yang dibuat contoh ambil daripada Rasulullah, selepas pada Rasulullah oleh Khulafaur Rasyidin, itu dikatakan jalanan di antara jalanan salafuna as-salih, salaf kita yang dulu. Orang-orang yang sebelum daripada kita. Maka supaya kita nak buat pertimbangan siapa yang ikut Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar, siapa yang ikut salafus salih yang sebenar, maka cuba kita buat tali ukur sikit. Kita kata kita ikut Al-Quran, kita kata kita ikut Al-Hadis, kita kata kitalah ikut as-salafus salih. Pada pandangan saya yang dhaif ini, dan juga saya rasa tak jauh daripada pandangan tuan guru yang lain, dakwah kita adalah dakwah yang betul. Bukti dakwah kita yang betul iaitu kita mengikut betul-betul orang yang terdulu daripada kita yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu kita mengikut imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bih. Kita ikut imam kita Syafi'i, mudah-mudah ini sebagai cara bodoh-bodoh, cara toho-toho. Berarti kita ikut salafuna as-salih, salaf kita yang terdulu, kerana tidak ada khilaf. Kata imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu daripada as-salafus salih, daripada orang salaf, orang yang di dalam kurun yang kedua. Artinya kita dakwa kata kita ikut salaf, ya betul, kerana kita ikut imam kita Syafi'i. Orang yang mendakwa dia ikut salaf, ikut Al-Quran dan Hadis, ikut salaf, dia ikut Imam Malik, itu adalah betul. Kerana Imam Malik salah satu daripada orang salaf. Tetapi sekumpulan daripada kita kata dia dakwa ikut Al-Quran dan Hadis dan ikut salaf, dia kata tak boleh kita nak ikut mazhab. Tak boleh kita nak ikut mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad. Tak boleh. Ini satu bukti kata tak betul dakwah dia. Sebab dakwah dia bahkan orang yang dakwa begini, dia menamakan diri dia, melabelkan diri dia, kata dia salafi. Dia salafiyah, orang yang mengikut salaf. Tiba-tiba dia inti ikut Imam Syafi'i, dia inti ikut Imam Abu Hanifah, dia inti ikut Imam Malik. Macam mana dia kata dia salafi? Ini kita dapat jelas bahawa tak betul dakwah dia kata dia salafi. Tak betul. Kalau betul dia dakwah kata dia salafi, memang dia tak boleh inti orang ikut Syafi'i. Kita sebenar-benar salafi, kerana kita yang ikut orang salaf. Itu satu segi. Di satu segi yang lain, iaitu ditajuk ikut Al-Quran dan Al-Hadis.
Di dalam tajuk ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaulah kita kata, kita tak boleh ikut Imam Syafi'i misalnya, berartinya kita tuduh, kita tahmah bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak berdasar, tidak berunsur hukum-hukum hakam yang diambil olehnya, yang dipaham olehnya, tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Al-Hadis. Maknanya, mazhab Imam Syafi'i bukan bina di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Ini memang jauh. Kalau orang pandai, cuba baca kitab Imam Syafi'i sendiri. Kalau Imam Syafi'i imla ke atas anak murid dia, Imam Syafi'i baca ke atas anak murid dia, Imam Muzani, Imam Buaiti, yang dinamakan kitab Al-Um. Di sana kalau kita baca kitab Imam Syafi'i Al-Um dan cukup dengan kita baca dengan dan kitab Ar-Risalah dia, ataupun tambah satu lagi Musnad bagi Imam Syafi'i, kita nyata bahawa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Boleh dikatakan tidak ada satu hukum yang dikata oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um melainkan dia berdalil dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada satu pun. Orang yang kata tak boleh ikut Imam Syafi'i kerana tak ikut Al-Quran dan Al-Hadis, itu kata dakwa saja. Kalau bahasa Arab panggil, dia tidak menghalusi di dalam nakalan, tidak menghalusi di dalam riwayah. Kata dengan cara apa saya tak pandai nak sebut. Cara rapuh-rapuh bahasa bertani. Kata dengan secara tiru-tiru, tidak kembali kepada hak asal. Sehingganya pendapat Imam Syafi'i yang tidak ada nas di dalam hadis, yakni Imam Syafi'i tidak sebut nas sekalipun di sana ada nas, ada hadis yang menunjuk di atasnya. Oleh kerana demikianlah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, seorang hafiz yang bermazhab Imam Syafi'i, dia menghimpunkan kitab As-Sunan Sughra dan Sunan Kubra itu sebagai bukti, itu sebagai hujjah. Hadis-hadis di dalam Sunan Kubra dan Sunan Kubra itu sebagai hadis yang menunjuk di atas pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan hadis-hadis yang membuktikan mazhab Syafi'i itu berdasar kepadanya. Mazhab Syafi'i kembali kepada Al-Quran dan hadis sebenar-benarnya. Oleh sebab demikianlah mazhab kita Syafi'i alhamdulillah terus tegak sampai ke hari ini dan tegak sampai kepada hari kiamat insya-Allah taala. Dengan sebab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i bina di atas dasar, di atas asas yang kokoh, asas yang sebenar, iaitu bina di atas asas Al-Hadis, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita nak menghancurkan orang yang nak menghancurkan mazhab Syafi'i, misalnya di Malaysia ni kita nak menghancurkan mazhab Syafi'i, kita nak buat mazhab Malaysia misalnya, mesti kita kena buang kitab Imam Syafi'i, mesti kita kena bakar kitab Baihaqi, barulah boleh kita nak menghancurkan dia. Selama mana ada kitab Imam Syafi'i, selama mana ada kitab Risalah Imam Syafi'i, selama mana ada kitab Sunan bagi Imam Baihaqi, tetap mazhab Imam Syafi'i berjalan terus sampai kepada kiamat.